الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، تمم بالخير. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Muka surat pertama lagi. Baris yang paling bawah sekali, muka surat pertama, kitab Safinatun Najah. Kata pengarang kitab kita, wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Dan makna la ilaha illallah itu tiada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Ya, kita sudah maklum, tiada Tuhan yang sebenar. Yang wajib kita abdikan diri hanyalah Allah. Tidak ada zat serupa dengan zat Allah, tidak ada sifat serupa dengan sifat Allah, dan tidak ada af'al, perbuatan yang boleh memberi kesan sebagaimana sifat Allah, af'al Allah. Itulah ucapan yang kita selalu ucap di luar salat, di dalam salat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi la ilaha illallah itu sendiri maknanya tidak ada Tuhan yang sebenar, iaitu wajib disembah, melainkan hanya Allah. Allah itu satu zat yang wajib ada. Jadi dalam bab usuluddin ini insya-Allah mungkin kena bincang satu tajuk khas untuk usuluddin, oleh kerana kitab kita ini membincangkan tentang fardu ain, lebih kepada cenderung membincangkan tentang masalah fikih iaitu faham dalam bab soalan ibadat. Adapun soal akidah disentuh sedikit sebagai melepaskan kita daripada tuntutan fardu ain untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesailah fasal yang kedua. Pertama, kedua, pada tengah hari ini kita tengok sambungannya, iaitulah fasal yang ketiga. Kata pengarang kitab kita rahimahullah taala, faslun alamatul bulughi salasun. Fasal yang ketiga, tanda balik itu tiga perkara. Alamat-alamat yang menunjukkan bahawa seseorang itu balik ada tiga. Sekiranya ada salah satu daripada tiga ini, maka pastinya orang itu sudah balik. Pertama, sempurna umurnya 15 tahun pada lelaki dan perempuan. Mana-mana lelaki, mana-mana perempuan sempurna 15 tahun, maka ia dikira sebagai balik. Sekalipun tidak keluar mani, tidak tumbuh misai, tidak keluar haid bagi perempuan, 15 tahun sempurna kiraan hijri, kiraan hijrah, maka wajib kepada dirinya salat dan dosanya ditanggung sendiri. Ini dipanggil mukallaf. Ya, dari sudut Islam dosanya ditanggung sendiri bermula usia 15 tahun. Ya, jadi orang ini dikira orang yang sudah berakal.
Adapun dari sudut undang-undang yang kita tengok pada hari ini, untuk disabitkan bahawa orang ini dikira pesalah, maka ia melihat kepada umur salah satu. Sekiranya melakukan perbuatan, contoh perkosa, rogol sebagainya, maka sekiranya mereka itu berzina sekalipun, usia kurang daripada 18 tahun, maka boleh didakwa di atas kerana rogol. Sebab apa? Sebab di bawah umur. Dari sudut undang-undang kita kira orang ni pilihan sendirinya 18 tahun ke atas. Dari sudut syarak dikira diambil salah bermula usia 15 tahun. 15 tahun itu ialah kemuncak tanda sekiranya di sana tidak ada tanda-tanda dan alamat yang lain. Tapi sekiranya sebelum itu sudah ada tanda-tanda bahawa bulugh, maka ia dikira sebagai baligh, wajib sembahyang, dosanya dan dia lakukan, maka dia tanggung sendiri. Itu alamat yang pertama, 15 tahun. 15 tahun tuan-tuan kena ingat, 15 tahun ini hijri, bukan masihi. Kita hari ini oleh kerana penggunaan kita secara meluas kiraan tarikh mishi. Jadi kita kira anak kita umur 15 tahun ini tingkatan 3. Sebenarnya belum itu dah cukup umur dah. Balik nanti tengok balik. Bila tarikh hijri anak kita lahir, dan pastikan kalau sudah mencecah 15 tahun, kalau tak ada tanda-tanda yang lain menyatakan bahawa ia balik, maka ia sudah balik. Maka kita kena pantau segala tindak tanduk dia yang wajib, pastikan kita pantau supaya tidak terlepas, kerana ia melakukan dosa. Dia dosa satu hal, kita pula sebagai penjaga. Kalau ibu bapa lah. Kalau penjaga sama juga terlibat dalam bab menanggung dosa kerana tidak ada pantauan dan penekanan. Kalau belum daripada itu, kalau dia tak solat pun tak dosa, tetapi sebagai kewajipan penjaga untuk mengadapkan, mentarbiah, mendidik, maka di atas arahan kita kena tanggungjawab, tekan pada dia untuk dia melakukan. Contohnya solat. Kalau tidak solat, maka diminta kita bertindak, nasihat, kita marah, kemuncak kita watah. Tapi kalau usia 15 tahun, yang ni kena ada penekasan lebih daripada itu, kerana ia melibatkan dosa ditanggung oleh anak kita itu sendiri. Jadi tak kira lah lelaki ke perempuan, kalau tak mimpi 15 tahun dah kira sampai umur. Sebab itu kalau setengah orang dia kira sampai mimpi, baru kira sampai umur 40 pun tak mimpi lagi, saya belum cukup umur lagi. Ini berat. Pasal apa? Dia kata saya tak mimpi-mimpi ustaz. Umur berapa? 40 dah. Jadi oleh kerana tak mimpi, tak akan balik lagi kata dia. Jadi nak bagi tahunya bahawa kemuncak dari sudut usianya tak ada petanda lain, 15 tahun sudah masuk usia baligh. Pertama. Yang kedua, tanda seseorang itu sudah baligh iaitu bermimpi, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa. Bermimpi jima hingga keluar mani pada lelaki dan perempuan. Litis'i sinin, yang umurnya 9 tahun. Wal haidu fil unsa litis'i sinin. Jadi lelaki perempuan sekiranya dia bermimpi kahwin, mimpi bersetubuh, tak kiralah sama ada lelaki bermimpi ataupun perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, maka itu petanda bahawa ia sudah baligh. Mimpi panjat bukit, orang tua kata. Dia tak sebut secara sarahah, jelas. Dia kata kau mimpi dah. Mimpi apa? Mimpi panjat bukit. Tak pernah mimpi panjat bukit, tak faham semua. Kena sebut jelas baru faham. Nak ceritanya bermimpi berkahwin, pada waktu itu dia keluar mani. Itu petanda bahawa sudah matang, sudah balik, usianya sudah sampai, wajib dia melakukan kefarduan yang Allah Ta'ala fardu sebagaimana orang lain. Sama juga dengan perempuan. Cuma perempuan ini dia rumit sedikit. Kalau orang lelaki mimpi keluar mani, dia nampak dekat luar, basah kain, melekit kain, basah kain kita. Air apa ni kita kata?
Bila mana keluar air tu kita pun tengok air ni bukan air kencing ni. Air kencing lah air. Apa tu air apa? Kita pun tengok air melekit air apa pula ni. Anak kita mungkin tanya, kita ni dah berapa orang tahu dah. Ya. Sekiranya dia rasa ragu-ragu lagi, adakah ini air kencing itu ternafis? Tidaklah. Sama ada air madhi ataupun air mani. Ya, kerana sifat kedua-duanya melekit. Adapun sifat air wadi itu dia tidak berapa melekit sangat. Jadi dia keliru. Maka ada di sana petandanya. Sekiranya ia masih lagi belum kering, kita boleh tengok warnanya. Sekiranya warnanya keputih-putihan sebagaimana putihnya telur, agak warna kekeruhan sedikit, maka itu merupakan air mani. Dan baunya pun seumpama ada bau gandum yang diuli, kita ambil gandum, kita cium, itulah bau air mani. Sekiranya tidak ada sifat-sifat tersebut, pada waktu itu dia panggil air mazi. Jadi air mazi tak wajib lagi untuk kita mandi, wajib basuh sahaja. Adapun air mani, dia wajib mandi. Kalau tak basuh pun tak apa. Pasal apa? Air mani ini suci, cuma petanda bahawa seseorang itu sudah sampai usia balik. Ya. Dan sifat-sifat yang lain lagi, bila mana keluar air mani ini kita rasa seronok. Rasa seronok. Jadi bila mana kita rasa seronok, itu salah satu petanda bahawa air yang keluar itu adalah air mani. Ini kita bahas kalau kitab yang besar begitulah, perbahasan secara detail tentang sifat-sifat air mani. Ada pun perempuan pernah diajukan oleh sahabat perempuan kepada Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, kalau orang perempuan mimpi keluar air mani ini wajib mandi juga kan? Rasulullah kata, ya. Keluar macam orang lelaki. Ya. Kamu tengok ada tak kesan air mani itu? Kalau nampak, pastilah. Kalau tak nampak pun, ada rasa tak seronok? Ada. Pada waktu itu boleh jadi dia masuk balik. Tapi kalau dah dia keluar sebagaimana orang lelaki, maka dia akan merasai sebagaimana orang lelaki, dia akan meleleh keluar. Sifatnya kita boleh tengok. Pada waktu itu wajib mandi. Dan sekiranya tak pernah ia bermimpi seumpama itu, maka itu petanda bahawa ia sudah balik. Balik tu. Sebab tu kita tuan, tanggungjawab kita sebagai ibu dan ayah ini, jangan malu, jangan segan. Tengok anak kita usia 12 tahun. Kalau perempuan tu bermula 9 tahun, anak kita yang lelaki itu kalau tak nampak misai, tak tumbuh itu, tak tumbuh ini, kita kena tanya di atas jalan berseluruh, supaya kita pastikan anak kita itu sudah balik ataupun tidak. Untuk kita pantau amalan-amalan yang wajib. Tanya, dah mimpi ke belum? Tanya. Ya, kalau yang perempuan, kita ayah ni mungkin malulah. Kita nak tanya anak kita, malu nak jawab. Suruh isteri kita tanya anak perempuan kita. Dah datang bulan ke dan sebagainya. Itu kita kena tanya. Jangan kita buat tak tahu je. Bila mana buat tak tahu, sekiranya akhir balik tadilah. Risikonya kalau dia tinggal tanpa kita peduli, dibimbangi dosa itu, kita yang menanggung. Ini kita cuba tanya sekali-sekali. Belajar dah, anak kita belajar dah dekat sekolah, cuma kita pantau sebagai ibu dan ayah. Kalau sekiranya belum daripada usia 9 tahun, taklah. Tak dikira akhir balik. Benda itu pun tak berlaku. Tak berlaku. Biasanya 9 tahun ke atas. Itu petanda yang kedua, bermimpi bersetubuh. Tanda balik yang ketiga iaitulah kedatangan haid. Wal haidu fil unsa li 9 sinin. Kedatangan haid pada perempuan yang umurnya 9 tahun. Kalau seseorang itu subur dan keturunannya biasanya balik itu awal, biasanya ini berlaku. Semua masyarakat bila mana usia 9 tahun, kalau jenis keturunan dia awal balik, biasa 9 tahun itu dia sudah datang darah haid. Maka anak kita pada waktu itu sudah balik. Yang inilah yang berlaku kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana dalam sejarah mengatakan bahawa berkahwin dalam usia 6 tahun, tetapi Nabi bersama ketika mana usia 9 tahun.
Kerana 9 tahun ini sudah balik. Tambah-tambah kalau orang Arab itu dia sihat, subur, cepat besar. Tubuhnya membesar dengan cepat berbanding dengan kita, dan mata mereka itu lebih mata, cepat berbanding matanya orang kita. Orang kita ni umur 9 tahun ni beringuh, kecil lagi. Ya, tapi sekarang pun jangan main makanan berzat-zat belaka. Cepat besar juga anak kita pun, tapi Arab tu dah biasa. Dia makan buah timun batang, air susu, kemudian makan buah tamar muda yang mekar tu rotak. Kalau anak perempuan dilazimi makanan seumpama ini, anak kita tu cepat besar. Tubuh dia tu cepat besar. Cepat matang. Inilah dilakukan oleh Nabi SAW dan juga orang Arab, supaya anak-anak perempuan mereka itu cepat membesar dengan baik. Ini di antara makanan-makanan yang dibuat secara khusus kepada anak-anak perempuan di kalangan orang Arab yang mengambil berat tentang soal pembesaran anak-anak. Jadi kalau usia 9 tahun itu macam isteri orang dah, punyalah tubuh dia besar, taruh make up habis. Sebab itu mereka itu 9 tahun sudah berkahwin. Sebab itu berlaku di Yaman zaman Nabi lagi. Siti Aisyah sebut di kalangan sahabat, dia kata di Yaman aku jumpa satu orang perempuan usianya 21 tahun sudah mendapat cucu. Cucu lah. Kenapa? Bila mana dicongok, dia berkahwin ketika mana usia 9 tahun. Usia 10 tahun dia sudah dapat anak perempuan. Kemudian dia pelihara anak dia 9 tahun, anak sia dah akhir balik, dia kahwin ke anak dia pula. Umur 9 tahun. Pada waktu itu usia emaknya 20. Anak dia 9 tahun. Bila mana kahwin setahun, ringan pula, jenis bakal ringan. Masuk usia yang ke-21, anaknya masuk usia 10 tahun, dapat cucu. Umur perempuan 21 tahun, maka ia sudah mendapat seorang cucu. Nak ceritanya matang. Ya, tak ada apa pun. Cuma dalam masyarakat kita tak boleh buat begitu. Dia punya buat report jadi kes lain pula. Pernah berlaku, ingat ada 4-5 tahun yang telah lalu, berlaku kahwin. Ayah dia kahwinkan anak dia sekian, maka didakwa kawan ni. Kenapa? Dikatakan di bawah umur, kurang daripada 18 tahun. Kalau berkahwin juga boleh, tetapi kena prosedur yang agak ketat sedikit. Mesti di endorse orang ni, izin orang ni, barulah tidak boleh didakwa. Kalau tak, hari ini boleh didakwa. Usia 18 tahun ke bawah ini, kalau tidak disusun dengan baik, tak boleh. Tetapi dari sudut Islam, usia dia tak mana. Bahkan boleh dikahwinkan di antara anak kita yang kecil sama kecil. Kita sebagai ibu bapa, kerana berkawan kita punyalah baik dengan kawan kita, bukan sekadar kawan, maka terlintas untuk kita rapatkan lagi hubungan kita di antara kawan. Kebetulan kita ada anak, dia ada anak, tak kira lah dia anak lelaki ke kita anak puan, kita anak puan dan lelaki, maka kita pun kahwinkan anak kita. Yang kahwin itu kawan kita, yang terima wakil bagi anak kita, kita sendiri. Maka anak kita itu sudah menjadi suami isteri. Dia membesar menjadi suami isteri. Cuma besar tu kita ceritalah, ini isteri kamu. Dia pun tak tahu kahwin bila. Pasal apa? Pasal dia tak tahu kita kahwinkan dia masa dia kecil. Tapi nak bagi tahu dalam bab usia ini 9 tahun dari sudut syarak, kalau orang perempuan ringan usianya, sebahagiannya 9 tahun itu sudah balik, maka wajib mereka itu sembahyang. Kalau tak sembahyang, maka kita kena bertindak selaku penjaga kepada anak itu. Ini 3 tanda bahawa seseorang itu balik. Okey, jelas tuan-tuan. Yang ini pendek, mudah, tak perlu kita panjangkan. 3 tanda alamat bahawa seseorang itu balik. Baik, kita masuk kepada fasal yang keempat, iaitulah syarat-syarat istinja dengan batu 8 perkara. Habis cerita akhir balik. Sebab agama ni taklifan ialah pada orang akhir balik. Orang yang tidak akhir balik tidak ditaklifkan untuk beramal dengan agama. Maknanya kalau belum balik, tak kena hukum apa-apa atas dia, tak kena dosa, tak kena pahala. Cuma kalau dia buat benda baik, pahala itu diberi kepada ayahnya, diberi kepada ibunya, dia sendiri tak dapat apa-apa.
Kalau dia buat benda salah, dosa pun, kalau kita tak larang, bahkan kita suruh, anak itu tak berdosa, dua ibu bapanya berdosa. Dia merosakkan barang orang, kita tak boleh bertindak di atas dia, maka tindak ganti rugi, bayar dan sebagainya kepada kedua orang tuanya. Maknanya dari sudut syarak, sebelum balik seseorang itu tidak ditaklifkan apa-apa hukum. Lepas tu kita sekali-sekala ni dia mari geram, dia mari masuk syaitan waswas kita. Lepas tu anak kita ni buatlah salah setara mana pun, sebenarnya patut kita ni kena sabar, jangan bertindak keterlaluan. Cubit sikit-sikit tak apa, tapi sampai satu hak memukul, seumpama hukuman hudud yang kita tengok dalam viral, tak tahunya pukul anak dia sampai lebam-lebam punggung, sampai punya hilang kulit dan keluar darah dan sebagainya. Ya, ini tak sepatutnya berlaku kepada kita selaku orang Islam. Dia hudud anak dia, walau boleh hadi buat kesalahan, ialah taklah sebagaimana besar dari sudut hukum syaraknya, bahkan dari sudut syarak sendiri tidak dikenakan apa-apa hukuman ke atas anak itu. Tapi dah kerana mak ayah dia masuk hantu, maka dihukum anak itu lebih daripada hukuman orang dewasa. Ini tak sepatut berlaku, sebab mereka tak dikenakan apa-apa hukum, tak bersalah, tak berdosa sebelum balik. Belum balik, apa tu kita jangan pukul teruk-teruk lah anak kita. Nak pukul tu pukullah sebagai takdib, sebagai mendidik, supaya anak kita tidak mengulangi perkara yang sama. Tapi sampai tahap pukul anak dengan wayar paip, masuk hospital ICU sampai meninggal. Anak marah, ambil paku berkarat, dia cala-cala tangan anak dia sehingga mana kuman masuk, membawa kepada kematian. Ini banyak. Dia hentak anak dia, dia pijak anak dia. Berapa ramai kes seumpama ini kerana geram pada anak itu, mungkin overaktif, hyperaktif. Dia jadi aktif anak kita ni. Dia macam kita juga sebenarnya, cuma kita ni tak tahu kita macam tu. Mak ayah kita sabar. Kalau dia tak sabar macam kita, belah kita tergajar macam tu juga. Mati. Dekat rumah saya dulu ingat kes, dia beli kuda. Bila mana beli kuda, letak halaman rumah. Kebetulannya ada seketul sabun. Jadi anak dia main sabun. Main sabun dalam baldi. Jadi sabun tu tertinggal dalam baldi. Jadi kuda tu makan-makan main halaman rumah. Dia pergi minum air dalam baldi yang ada sabun tu. Nak jadi cerita. Mapulah kuda minum air sabun. Ayah dia beli kuda. Kuda apa? Kuda besar lah. Kuda lumba, bukan kuda padi, kuda besar. Tak berapa puluh ribu. Hangi. Bila mana hangi, dia masuk hantu. Dia tarik punya wire paip tu, yang getah tu, dia pukul anak dia tak ingat. Tahu-tahu anak dia pingsan. Bawa hospital beberapa hari koma. Sedar-sedar doktor kata anak dia mengalami lumpuh. Dia dihukum masuk penjara, saya tak ingat. Itu tahun dah 20 tahun saya lebih kurang. Jadi orang yang berada di kampung saya itu kebetulan dia ada duit sikit. Dia pergi hospital, dia bincang dengan doktor sebagainya. Dia minta anak ini sudah jadi OKU untuk jadikan anak angkat, dia jaga kat rumah ni. Dia pelihara lah sehingga usia belasan tahun, tak ingat saya. Tapi tak ada apa lah, lampir makan tak pandai sendiri dan sebagainya. Akhirnya mati. Tapi nak cerita sesalnya ibu ayahnya itu, sesal, sebab dia itu sesal kerana kuda sampai bunuh anak. Dia pukul dengan wayar paip tuan. Pukul, gerah. Ini benda tak patut berlaku. Alah, kuda ni kita boleh beli lain. Anak kita ni anak. Jadi tuan, habis bapak masuk penjara, kuda mati, anak mati. Nak cerita ni dalam bab anak kita selagi mana belum usia akil balik, dia lakukan kesalahan kesilapan, maka kita pukul pun biarlah berpada-pada. Jangan kita pukul seumpama kita belasah orang dewasa. Tapi itulah dia masuk hatu, habis. Dia sedar ada anak tak sedar. Kita ni bila mana begitu barulah jadi menyesal. Lepas tu jangan bertindak kepada seseorang yang belum lagi akil balik, tindakan yang melampaui. Kerana syarak sendiri marah, dari sudut hukumnya tidak dikenakan apa-apa ke atas mereka. Kalau melibatkan anak orang lain, maka kita kena runding dengan kedua ibu bapanya untuk ganti, bukan bertindak ke atas budak tu. Ini hukumnya. Ini syarat mengajar kepada kita supaya tidak berlaku kezaliman, penderaan kepada kanak-kanak yang belum lagi baligh.
Air ini berlaku. Kita tengoklah anak kita ni kadang-kadang itulah dia nakal macam kita jugalah. Jadi kita kena sabar banyak diuji dengan anak-anak seorang ini. Baik, syarat istinja sikit tuan. 8 perkara. Pertama, ayakuna bisalasati ahjarin. Syarat yang pertama untuk istinja dengan batu, kita bersuci ni hendaklah dengan 3 biji batu. Yang ni asal lah. Kita pun semua tahu dah 3 biji batu. Yang kedua, ia membersihkan tempatnya. Wa ayyuqiyal mahalla. Batu tadi pula batu yang kesat, jangan licin. Akhir sekali kita ambil batu nak sapu najis kita, silap air bulan, licin, bukan batu tu sapu najis, tangan kita sapu najis tadi. Batu. Pastikan batu itu jangan batu yang licin, tetapi batu yang kesat yang boleh membersihkan tempat yang keluar najis. Itu syarat yang kedua untuk bersuci dengan batu. Syarat yang ketiga, wa alla yajuffan najasu. Jangan najis itu telah kering. Lama dah dia melabur, relax je. Sampai kering baru cari terhegih-hegih cari batu nak sapu tempat keluar najis. Tak boleh tuan. Syarat dia ketika mana basah-basah dan lembab-lembab. Pada waktu itu kita boleh guna istinja dengan batu dan sewaktu dengannya, kertas, kayu dan sebagainya. Jangan sesuatu yang dihormati. Seperti mushaf Quran tak boleh lah. Hadis-hadis Nabi, kitab-kitab agama tak boleh. Lain daripada itu tak apa. Buku sejarah, buku sains, buku matematik itu tak apa. Buku bahasa Malaysia kerana ia tak melibatkan dengan agama. Itu bahasa biasa kita. Cuma tergamak tak tergamak yang itu bukan urusan hukum. Boleh tetap boleh. Yang keempat, wala yantaqila. Jangan najis itu telah berpindah. Najis yang keluar daripada tempat keluar najis kita itu mesti najis yang special. Ya. Jangan najis yang kita makan buah tuan, buah asam Jawa. Lama-lama tak jumpa kita pun makan asam Jawa. Makan-makan punya akhir sekali perut kita pun jadi cerah. Ada panggil cerah perut. Jadi yang itu special tuan. Belum kita buka kain dia keluar dah. Kalau yang macam tu tak boleh tuan-tuan nak beristinja dengan batu dan sewaktu dengannya. Kenapa? Kerana ia keluar bukan sekadar halakah tempat keluar najis, dia meleleh sampai tumit kaki. Kalau yang tu takkan kita nak ambil batu daripada kaki lagi, sapu betih paha kita habis sapu. Tak boleh. Dia meleleh lebih daripada tempat yang keluar najis. Sebab itu syarat dia najis yang nak diistinja dengan batu dan seumpamanya, mestilah najis itu tidak berpindah ke tempat selain daripada tempat keluar najis. Baru kita boleh istinja. Kalau tak, kena istinja dengan air. Tak boleh dengan batu, tak boleh dengan kertas, tak boleh dengan kain, tisu dan sebagainya, tak boleh. Itu syarat yang keempat. Dan yang kelima, kita berhenti setakat kelima tuan. Yang kelima, wala yatra'a alaihi akharu. Jangan datang atasnya najis yang lain. Tuan-tuan faham? Najis lain datang tempat najis keluar. Kita masuk bilik air. Kerana najis kita terlalu special sangat, dia keluar perlahan-lahan. Kemudian dia pun jatuh seketuk, klum. Jatuh dalam mangkuk tandah. Kebetulan mangkuk tandah pula ada air banyak. Bila mana jatuh, air najis tadi dia meloncat naik. Dia pun melompat. Melompat tu kena dekat punggung kita. Maka najis dalam mangkuk tanah tadi terkena pada tempat najis yang keluar. Maka najis lain pula bercampur dengan najis yang keluar, pada waktu itu tidak dibenarkan untuk kita istinja. Tu mana sebab itu najis lain. Kalau dulu lagi teruk, sekarang ni najis itu pun najis kita juga, cuma dia bercampur naik balik. Kalau dulu bilik air tu dikira gali lubang besar. Tu dia. Apa tu kira atas tu? Letak 2 batang kelapa kat situ. Kita pun duduk termenung kat situ. Sambil-sambil halau nyamuk. Dia pun keluar kelum. Kat bawah tu pula sampai banyak tu naik pula kelum. Tu tak boleh main sapu-sapu. Tu kena basuh. Kenapa? Najis yang lain itu tercampak, naik daripada bawah ke atas. Najis lain. Sekalipun najis kita tu jatuh, naik balik, tak boleh juga.
Dia kena najis datu, tak naik-naik sampai ke tempat yang keluar najis. Boleh faham tuan? Itulah syarat yang kelima. Keenam, ketujuh, ke-8, insya-Allah yang ni kita sambung semula pula. Syarat-syarat nak istinja. Bukan kata boleh istinja dengan batu ni kita kira melabur, maka asalkan melabur je boleh guna, tak. Kena tengok juga situasi tu. Kalau tak, maknanya dari sudut akad istinja pesuci kita itu tidak dikira sebagai bersih di sisi syarak, maka kita beribadat dia memberi kesan menanggung najis yang lain daripada tempat itu, maka tidak dibenarkan dan tidak dimaafkan. Maka ibadat kita itu tidak jadi sah. Tapi kalau sekadar tempat yang keluar najis itu saja yang kita bersihkan, ada lagi saki baki kerana kita bersih bukan dengan air, benda-benda kesan adalah sikit-sikit, maka pada waktu itu dimaafkan untuk diri kita, tapi tak dimaafkan untuk orang lain. Kalau kita solat, kita pun terduduk di atas baju orang, seluar orang, kain orang, maka orang tu batal solatnya. Kenapa? Menanggung kita. Mana kita ada najis. Hanya kita sahaja dimaafkan. Orang lain tak boleh dimaafkan atas najis yang masih lagi kesan-kesan itu ada pada diri. Itu kesan dari sudut ibadat berkenaan dengan istinja. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung pada pengajian kita yang akan datang. 6, 7, 8 berbaki syarat-syarat sah untuk istinja dengan batu dan seumpamanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.